Okey, pernah tak kita terfikir murid kita mungkin boleh hafal semua fakta, tapi adakah diorang betul-betul faham? Hari ini kita akan bedah siasat satu idea yang sangat penting. Macam mana kita nak bergerak daripada sekadar menguji ingatan kepada melihat bukti kefahaman yang sebenar? Jom kita mulakan. Inilah persoalan utamanya kan? Ujian biasa macam aneka pilihan ni memang bagus untuk tahu apa yang murid boleh ingat fakta, tarik, formula. Tapi soalan yang lebih besar ialah, boleh tak mereka guna ilmu tu? Adakah ia betul-betul dah sebati dalam pemikiran mereka? Itulah jurang yang akan kita cuba fahamkan sekarang. Jadi, kita masuklah ke peringkat 2 dalam proses reka bentuk pembelajaran. Fokus kita sekarang dah beralih, bukan lagi pasal apa yang kita nak ajar, tapi macam mana kita nak tahu yang pengajaran kita tu berjaya. Kerja kita dah jadi macam detektif. Kita kena cari bukti yang kukuh dan sahih yang menunjukkan pembelajaran tu betul-betul dah berlaku. Okey, jom kita fikir sama-sama. Sebelum kita reka apa-apa aktiviti atau kuis pun, kita sebagai pendidik kena tanya diri sendiri dulu. Kefahaman tu rupa dia macam mana sebenarnya? Apa yang seorang murid tu perlu buat atau cakap atau hasilkan yang boleh buat kita betul-betul yakin dan kata, budak ni bukan setakat hafal, dia memang faham. So, macam mana kita nak kumpul bukti ni? Salah satu alat yang paling power adalah melalui apa yang kita panggil tugasan prestasi. Lupakan sekejap pasal isi tempat kosong. Ini adalah tentang meletakkan murid dalam satu situasi yang mencabar, yang memaksa mereka untuk guna pengetahuan mereka. Inilah ujian yang sebenar-benarnya. Jadi, apa benda sebenarnya tugasan prestasi ni? Senang cerita, ia satu penilaian di mana kita minta murid ambil konsep-konsep besar yang dia dah belajar dan bukan setakat ulang balik apa yang kita ajar, tapi guna konsep tu untuk selesaikan masalah atau cipta sesuatu dalam konteks dunia sebenar. Jom kita bayangkan beberapa contoh supaya lebih jelas. Daripada bagi ujian bertulis, apa kata kita suruh diorang buat simulasi? Contohnya, berhujah sebagai wakil PBB tentang isu pemanasan global. Ataupun kita minta mereka reka satu penyelesaian, macam mana nak cipta sistem penapisan air yang ringkas untuk satu komuniti. Nampak tak? Ini bukan lagi teori atas kertas. Ini dah jadi macam latihan praktikal untuk otak. Nah, perbandingan ni memang sangat jelas. Penilaian tradisional, dia uji apa yang awak tahu. Tapi, tugasan prestasi, dia uji apa yang awak boleh buat dengan apa yang awak tahu. Bezanya langit dengan bumi kan? Kita beralih daripada sekadar pengetahuan yang pasif kepada satu keupayaan yang aktif. Jadi, kata kuncinya dekat sini ialah pemindahan. Inilah matlamat paling tinggi dalam pendidikan sebenarnya. Boleh tak seorang murid tu ambil kemahiran matematik yang dia belajar dalam kelas dan gunakannya untuk rancang bajet peribadi? Boleh tak dia guna pemahaman tentang penulisan persuasif untuk tulis satu email yang betul-betul meyakinkan? Itulah pemindahan. Dan tugasan prestasi ni memang direka khas untuk ukur benda ni. Okey, kita dah ada tugasan yang nampak kompleks dan realistik. Tapi, macam mana kita nak menilainya dengan adil dan konsisten? Dekat sinilah kriteria penilaian atau yang kita selalu panggil rubrik masuk dan mainkan peranan yang sangat penting. Rubrik ni bukan sekadar skema pemarkahan tau. Anggap ia macam satu peta jalan menuju kecemerlangan. Bagi murid, ia tunjuk dengan jelas, macam ni rupa kerja yang cemerlang. Bagi kita sebagai guru pula, ia ibarat kompas yang pastikan penilaian kita konsisten dan berdasarkan kriteria yang jelas, bukan sekadar ikut gerak hati. Nak bina rubrik yang baik ni ada 3 langkah utama. Pertama, kita kena jelas apa matlamat penilaian kita. Kedua, kita kena kenal pasti aspek-aspek kefahaman yang kita nak tengok. Contohnya, bukan setakat fakta betul ke salah, tapi boleh tak murid tu terangkan idea dia, tafsir data atau tengok dari perspektif lain. Akhir sekali, barulah kita huraikan dengan spesifik rupa setiap tahap prestasi, daripada yang baru nak mula sampailah yang paling cemerlang. Okey, sekarang jom kita gabungkan kedua-dua elemen ni. Kita lihat macam mana tugasan prestasi dan rubrik ni bekerjasama untuk capai matlamat utama kita, iaitu nak sahkan yang pemindahan pembelajaran tu betul-betul dah berlaku. Analogi yang paling senang nak faham ialah ujian memandu. Tugasan prestasinya memandu kereta di jalan raya yang sebenar, bukan sekadar jawab soalan teori pasal papan tanda. Rubriknya pula, itulah borang semak yang pegawai JPJ pegang tu. Dia akan tandakan sama ada kita periksa cermin, bagi isyarat, buat parkir sisi. Kedua-duanya sangat penting untuk satu penilaian yang sah. Jadi, kesimpulannya, bila kita gabungkan tugasan prestasi yang mantap dengan rubrik yang jelas,
kita akan dapat sesuatu yang ujian aneka pilihan tak boleh bagi. Kita dapat bukti yang kukuh. Bukti yang murid bukan sahaja tahu, tapi dia betul-betul faham dan boleh guna pengetahuan mereka. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita sama-sama renungkan. Kalau kita dah tahu dari awal lagi yang di hujung nanti kita akan nilai murid melalui keupayaan mereka selesaikan masalah dunia sebenar, macam manakah ia sepatutnya mengubah cara kita mengajar setiap hari di dalam bilik darjah? Fikir-fikirkanlah.